Mekah di bawah. Kita bagi gambaran. Nabi nak hijrah Mekah ke Madinah. Nabi keluar daripada Mekah, Nabi Madinah tu, Nabi tak pergi terus ke Madinah. Nabi pergi ke Gua Thur. Gua Thur ni di mana? Dia di bawah lagi. Nabi atas, tapi Nabi tak pergi. Nabi lalu ke bawah Gua Thur. Duduk di dalam Gua Thur. Kita nak pergi Kelantan, kita pergi Melakau dahulu. Baru pergi Kelantan. Nampak macam tak sadiq, tapi ini taktik Nabi dengan Abu Bakar. Nabi duduk dalam Gua Thur, kita ringkas cerita. Waktu tu orang Mekah dicari. Siapa? Sebab orang dekat negara Arab dia ada pakar. Pakar tertentu. Dia ada pakar boleh kenai nasab. Enggak, dia tengok muka kita. Tengok muka haji ni, dia tengok, ni Jawa ni. Dia boleh kenal. Dia tengok muka Ustaz Ashraf ni, gaya goyang kepala ni, Mamak Pining. Dia boleh kenal, dia boleh kenal. Dia tengok muka ni, yang ni keturunan Aus. Ada orang pakar dia tengok macam tu. Dia tengok, dia kenal keturunan. Tuan tengok saya, nampak macam mana? Tak suka pakar lagi. Jadi saya pun ada dalam sikit, orang Babri. Kecil sikit lah ya. Ayam je. Tapi cerita dia boleh kenal. Dan ada juga pakar. Pakar boleh jejak jalan. Dia boleh tahu orang pergi mana. Abu Jahal pula panggil, mai. Pakar ni, jom, Nabi ni dia hijrah, dia lalu kat mana? Kita nak kejar dia. Pakar tu memang kelek, dia kata, oh, Nabi nak pergi hijrah Madinah. Sekarang ni Nabi menuju ke Gua Thur. Nabi ada di Gua Thur. Turun ke bawah. Orang semua pelik. Ini pakar ke tak pakar ni kata. Nabi ke Madinah, turun bawah. Tak apalah, walaupun tak ada sertifikat pakar, tak ada sijil, kami ikutlah sebab hang pakar. Ikutlah tentera, ikut apa orang tu. Sampai di Gua Thur, Nabi dengan Abu Bakar duduk 2 orang dalam Gua Thur. Idhuma fil ghar. Duduk 2 orang dalam Gua Thur. Tentera ni datang. Tentera sampai di Gua Thur. Jadi peliknya cerita. Dia pun tengok pun. Tak ada apa. Balik. Jalan jauh-jauh sampai di Gua Thur, panjat punya tinggi, punya susah. Tengok. Tak ada apa. Balik. Nah, kalau pergi ziarah, tuan-tuan boleh naik Gua Thur, tuan-tuan try naik Gua Thur. Tinggi, letih tuan-tuan. Lagi dahsyat yang peristiwa yang kita tak boleh lupa. Saya tak boleh lupa ketika orang bercerita bagaimana keadaan di atas Gua Thur tu. Nabi naik, Nabi umur 50 lebih, Nabi naik atas tu. Yang tak boleh terima, yang saya tak boleh lupa, bila mana di atas Gua Thur ada orang Bangladesh niaga air dengan ada peti ais tadi. Macam mana ni bawa naik atas tak ada payah? Itu dahsyat. Tak apa lah itu cerita dia. Tapi orang datang tengok. Ada tak? Tak ada. Balik. Sebab itulah Allah turun Al-Quran. Nabi duduk atas paha Abu Bakar. Tuan-tuan, kita dia cerita, kalaulah kita nampak berkenan orang soleh. Ayam. Main masjid, dia tengok muka tu, ish, yang ni rajin, dia main masjid, baik dia. Bagi nikah dengan Aminah. Bagi nikah dengan orang baik. Abu Bakar dia bagi anak dia Aisyah dekat Nabi Muhammad. Umar bagi anaknya Hafsah kepada Nabi Muhammad. Nabi baik. Nabi berkenan dekat Osman, Nabi bagi kahwin dengan Ruqayyah. Nabi berkenan dengan Ali, Nabi bagi kahwin dengan Fatimah. Kita berkenan tanya, bagus ni dah ni. Jom. Mat, rumah pakcik ni ada mi goreng. Jom kita pergi makan mi goreng. Dia tak bagi tahu rumah dia ada anak dara. Dia bagi tahu rumah ada mi goreng. Lagi bila tak apa. Tak apa nak kahwin, tak apa. Nikah memang nak nikah.
Bila mana Nabi dengan Abu Bakar, Nabi menantu Abu Bakar bapa mertua. Nabi dengan Abu Bakar cukup baik. Cukup baik. Sayang dengan kita. Kita bila sebut menantu dengan pak mertua selalu nampak macam tak berapa nak ngam je dah. Drama Melayu kalau sebut ibu mertua aku, ya Allah, ibu mak mertua takut tapi mak mertua. Cerita kita sinetron dia tunjuk mak mertua je dah. Kan? Selalu macam tu. Padahal banyak sejarah bapa mertua baik, mak mertua banyak yang baik-baik. Macam orang cerita As'ad bin Zurarah dari Ahli Mufrad. Kita selalu drama TV tunjuk yang jahat, yang kaya, bawa kereta besar selalu jahat. Betul tak? Yang miskin ni dah ya. Padahal zaman Nabi ramai yang kaya yang baik. Cuma kalau kita tunjuk tengok bila kaya elok, tengok dia amalkan keluarga dia, amalkan amalan Islam. Ramai orang Islam seronok. Orang Islam pun seronok pun. Ini gambaran Islam. Nabi Islam kat sini dalam drama tu, hak baik selalu, ya Allah, awak dah baik sangat. Baik pula tak cerdik. Dia tengok pandang aku sayang, pasal kok dia buat macam ni? Tak berhenti. Adam dan awak dia buat macam ni. Saya tak tengok tapi orang sebut kat tempat Adam awak. Semangat drama Melayu. Sama macam ni, Nabi dengan Abu Bakar baik. Bila mana Nabi dia tidur di atas paha bapa mertua dia. Nabi tidur atas paha Abu Bakar. Bayang tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata sunat balik kampung tidur atas paha bapa mertua. Dan bukan kata sunat, tapi kita Allahu Akbar. Saya cuba balik kampung nak tidur. Tak boleh minum tadi. Tengok betul pun kita tengok. Tak jadi tukang channel. Nak tengok bola pun. Nak tengok apa ni tukang OC lah. Itulah. Apa betul? Tapi Nabi baik dengan Abu Bakar. Abu Bakar takut bila mana orang datang. Orang nak bunuh. Tujuan datang nak bunuh. Abu Bakar takut dia Rasul. Takut. Allah turun ayat Quran. Nabi memberi nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, satu kalimah yang sangat baik. Idma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi bagi motivasi pada Abu Bakar. Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut. Kalau betul lah Allah tidak bersama, dia pesan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Sehingga buku yang paling laris dalam dunia, buku Islam yang paling laris, karangan Ain Abdullah Al-Qarni. La tahzan, bahasa orang putih, don't be sad. Motivasi. Ini Nabi sebut kepada Abu Bakar, jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama dengan kita. Nabi kata, Abu Bakar, kalau Allah tak bersama dengan kita, orang musyrik datang ke Gua Thur ni, orang musyrik ni, dia datang, dia tunduk bawah, orang musyrik tunduk bawah, tengok dekat kaki dia ya, dia dah nampak kita dalam gua. Orang musyrik datang, dia sampai depan gua, dia tak tengok betul-betul, dia balik. Abu Bakar, Nabi kata, kalaulah betul Allah tak bersama kita, mengapa orang musyrik tak tunduk ke bawah, tengok kat kaki, nampak kita? Ini menunjukkan Allah bersama kita. Allah takdirkan dia tak tunduk ke bawah. Kita tertinggal barang, IC, lesen dekat rumah. Kita pergi semayang dekat Masjid Negara, jam. Allahu Akbar, patah balik nak pergi ke rumah cari IC. Dalam kereta ke kat rumah, dalam kereta kat rumah, pergi buka rumah, buka pintu ya. IC ada tak? Tak ada kot. Tutup pintu, masuk kereta, pergi balik. Paling kurang kita cari betul-betul dalam rumah, betul tak? Confirm tak ada, baru naik kereta. Sama macam orang pergi Gua Thur, dia tak tengok betul-betul. Hebatnya Nabi SAW dan Allah yang berkuasa. Akhirnya perjalanan sampai ke bumi Madinah. Kita sampai ke 9 tuan-tuan, sampai bumi Madinah. Nabi sampai di Quba, yang mana tarikh tersebut masjid yang pertama dibina oleh Asy-Syaikh dan ada taqwa min awal yaumil ahad wa hatta quma fi. Masjid yang mana pertama kali umat Islam salat, tidak ada halangan baginya. Disebabkan itulah Umar kata,
Aku seronok dengan penghijrahan Nabi. Satu benda yang besar telah berlaku. Aku memilih tahun penghijrahan Nabi itu kalender pertama umat Islam. Impak dia besar. Nabi sampai di Madinah, Nabi bukan pegang kayu mimbar tu, bukan Nabi pergi khutbah, masuklah kamu semayanglah kuat dah. Hadis pertama Nabi masuk, Nabi sebut tut'imut ta'am, taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi kata apa? Buat makan. Bukan Nabi kata masih kita buat lagi dah tak. Buat makan. Kenduri. Sebab nak erat silaturahim. Nak masuk satu negara, nak memerintah satu negara, perlu ada kesatuan dan perpaduan yang kuat. Nabi tak mau bercerai-berai. Nabi kata sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu tak kenal. Buat makan tuan. Sebab tu kita berdakwah dekat kampung pedalaman. Kita berdakwah kat pedalaman tuan. Kita masuk dalam-dalam tu. Dalam-dalam hujung kampung. Jangan lupa antara benda yang paling penting, bukan kita nak bawa sangat cerita dakwah. Antara benda yang paling penting, kita bawa orang pandai masak nasi. Tak tanya orang masuk dakwah dalam. Dia makan kami, makan sekali dengan kami. Saya tanya ada dalam jemaah tabligh. Dia pergi di Medan. Susah makan dengan garam. Bila mana mereka pergi, dia bawa orang tabligh karpun daripada Penang. Dia ni tukang masak kedai nasi kandang. Bawa rempah, bawa kicap pun dah tak sanggup dah. Setiap kali mereka masak, Allahu Akbar, mengalir air mata. Sebab pengatuk punya ramai anak miskin. Nak dapat bukan senang masakan yang ada bau rempah. Dia buat makan, orang mudah nak terima dakwah Nabi SAW. Buat makan. Sama Nabi SAW suruh buat makan. Nabi naikkan pertalian yang kuat, dibinanya Masjid Nabawi. Waktu tu semangat sahabat Nabi mengangkat bata buat tanya, ya Nabi nak angkat, nak buat mana lagi? Semua semangat. Kontraktor yang paling semangat pada zaman Nabi SAW waktu nak buat Masjid Nabawi, nak angkat batang kurma. Semua, ya Rasulullah, nak letak mana ni? Sebab bertahun mereka salat, mereka dibunuh, mereka diseksa. Ini nak solat dalam keadaan seronok bersama Nabi SAW. Bayangkan Nabi mengangkat takbir, azan dilaungkan, Allahu Akbar, seronok bumi Madinah, bercahaya bumi Madinatul Munawwarah sehingga sekarang. Saya tengok, saya rasa nak cerita hijrah makan. Bukan makan bahasa Arab, tempat. Hijrah tempat antara Mekah dan Madinah. Saya rasa bagi sahabat, walaupun ada kesukaran, tetapi ianya tidak sesukar hijrah mereka yang dahulu. Jahat kepada baik. Minum arak sampai banjir bumi Madinah dengan arak. Pecahkan. Bukan setakat dalam rumah ada wine, dalam peti ais, dalam tong, dalam almari. Tidak, tempayan arak. Kita pun tak pernah bubuk Milo panas dalam tempayan. Arak satu tempayan. Nabi sebut, ya ayyuhallazina amanu la Allah Akbar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Balik rumah pecah. Walaupun berkali ayat Quran itu turun, tetapi menunjukkan mereka boleh hijrah yang lebih besar. Setakat nak pindah tempat, itu tak ada masalah. Sebab itulah benda yang paling utama kita bina adalah penghijrahan hati kita. Kemarin tengok anak kita tak layan sangat, dia buat tak tentu pasal, saja-saja kita katok kepala dia, kita marah dia. Hari ni kita tengok Nabi
Nabi tak pernah pukul kanak-kanak. Walaupun Nabi baca hadis wadribuhum 'inda 'ashar, rotan anak kamu umur 10 tahun kalau tak solat. Sahabat rotan Nabi tak marah. Tapi Nabi sendiri, Nabi tak pernah rotan. Saja-saja pun tidak. Nabi pegang. Kita balik pun, mai anak abang mai. Abang minta maaf lah selama abang didik ni. Kadang-kadang abang lupa nak alert tentang solat kamu. Mai bila mai abang minta maaf. Abang dah besar ni, abang susah sikit nak didik kamu tentang aurat kamu. Abang menyesal. Satu penghijrahan yang besar. Mai, isteri kita nak pukul isteri kita. Allah, ada orang pukul isteri macam nak mati. Muka ni haram nampak bagi kaum wanita. Muka diharamkan tampak. Suami tak boleh. Tak boleh. Walaupun hukum hudud tak boleh. Qisas boleh. Kalau dia tampak balik. Hudud tak boleh. Haram. Kehormatan orang. Nabi tak pernah pukul wanita pada zaman dia. Padahal orang pukul wanita biasa. Sahabat dia tanya Rasulullah, kami geram ni. Isteri kami tak taat kepada Allah dan Rasul. Macam mana kami nak buat ni? Boleh tak aku pukul isteri kami, isteri aku? Nabi kata tak boleh. Lalu turun ayat Quran, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau kamu takut isteri kamu nusyuz, kamu boleh bagi nasihat pada dia. Yang pertama, dia tak mau dengar nasihat, kamu pisahkan tempat tidur dengan dia. Isteri faham, suami pisah tempat tidur ni, isteri marah. Suami marah. Yang ketiga, dah tak mau dengar juga, kamu boleh pukul dia. Pukul macam mana? Bukan pukul macam stone cold. Pukul tanpa tinggal kesan. Dan kata ulama, kalau boleh pukul ketika kamu sudah hilang marah. Tengah marah jangan pukul, dah hilang marah baru pukul. Boleh tak? Tak boleh tak? Tak sedap. Dia pukul tengah marah lagi sedap. Tapi itulah, jangan pukul tinggal bekas. Panggil isteri ayam, isteri ayam, abang dah hilang marah tadi. Abang dah okey, ayam masak sedap, tapi abang nak bagi pengajaran sikit. Ayam tak tahan perintah Allah dan Rasul. Abang kata jangan duk keluar ikut suka. Abang pesan banyak kali jangan duk keluar ikut suka. Tak bahaya malam-malam ni, abang risau. Tanggungjawab abang. Abang nak pukul ya? Mai sini. Nak pukul pun pelan-pelan ya. Nah yang abang pukul dia belakang. Pukul isteri pun mesti. Mai abang panggil macam tu baik. Oh pukul seronok Simon, abang sedang dah abang pukul lagi bang. Baik, bagi didikan. Kita nak cerita Nabi SAW tidak pernah memukul wanita, tak pernah pukul hamba. Walaupun pada zaman Nabi orang sepak rajam hamba tu, orang tak kata orang tu jahat. Kita balik, kita berkata, wahai isteri tu, abang minta maaf. Ada berlaku kasar, tangan, lidah abang cerca adik-adik kau, mengumpat ayah kau. Abang kadang-kadang kata tak tentu pasal dengan kau. Abang minta maaf. Abang nak bergerak. Itu juga merupakan satu benda yang sukar sebenarnya untuk dilafazkan oleh seorang suami. Isteri nak datang minta maaf abang, saya pun nak bergerak. Walaupun suka, saya cerita kesukaran kita macam-macam. Masing-masing ada kesukaran yang berbeza. Ada orang sukar ini, ada orang sukar ini. Ada orang senang sembahyang tu maaf, tapi dia orang kata buat benda-benda yang orang kata sembahyang tu ni susah nak buat jahat. Dia antara kaedah nak tinggal maksiat yang paling ni bagus sembahyang rumah. Dia tak ada time nak buat maksiat. Itu antara kaedah lah. Antara kaedah jangan tinggal istiqamah, jangan tinggal antara kaedah. Ulama bersebut kaedah nak tinggal, nak hijrah macam itu berkekalan. Orang kata saya dah hijrah dah dulu, saya jahat, sekarang saya baik. Tapi kadang-kadang kawan lama main lah panggil. Kadang-kadang satu benda ya, salat jemaah istiqamah insyaAllah. Itu cara dia, kaedah. Kaedah untuk kita dapat kekuatan. Itu cara dia salah satu. Itu ada orang kata dia ni rajin ngaji Quran, tapi dia malas. Dia kerja ni, dia malas balok lihat sikit. Allahu Akbar.
Masing-masing ada kelemahan berbeza. Semoga Allah merahmati kita. Saya rasa cukup setakat itu, tuan-tuan. Semoga Allah memberi iktibar terhadap sejarah yang saya ceritakan pada hari ini. Allah memberi kepada kita roh untuk berubah ke arah kebaikan, insya-Allah. Kita nak buka soalan ke? Dia tanya. Nak buka ke? Tak payah kan? Lewat dah. InsyaAllah semoga Allah pertemukan kita. Kalau ada pun tak apa. 1, 2, 3. Cukup tak ada. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati. Mohon maaf ada berlaku terkasar bahasa perut terguris tak kena. Saya guris hati. Kita sayang agama kita, tuan-tuan. Kita sayang. Sayang kita pada agama bukan setakat pada diri kita. Kita sayang pada orang lain.